Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama. RM113 juta permohonan membaik pulih Cerun Rentuh dan jalan raya rosak diluluskan melibatkan 129 projek di 4 negeri paling terjejas banjir. Kelantan menerima peruntukan tertinggi iaitu RM34 juta, diikuti Johor RM30.17 juta, Pahang RM28.3 juta dan Terengganu RM11.3 juta. Dia di peringkat awal. Kita tak boleh buat kerja fizikal sekarang pun. Sebab apa? Hujan masih turun. Kita difahamkan monsun ini akan berlalu tak sampailah bulan Mac. Sebab itu kita lebih suka sampai tiba masanya tak lagi ada hujan ataupun hujan dah tak turun lagi, kurang. Masa itulah kita buat kerja supaya kita pastikan kerja-kerja itu cukup sempurna dan terbaik. Sementara itu, 4 lokasi jalan raya di Jalan Kota Tinggi Mersing bakal dinaik aras dengan kos bernilai RM120 juta. Manakala air aras Jalan Kota Tinggi Mersing dan mengganti jambatan Sungai Semaluh di Keluang Johor bakal dimasukkan dalam permohonan rancangan Malaysia ke-12. Kementerian Pertahanan sedia beri kerjasama penuh kepada SPRM sehingga selesai siasatan kes kartel perolehan melibatkan kerja-kerja pembinaan di sebuah kem TLDM di Johor bernilai lebih RM9 juta. Harap supaya tindakan-tindakan yang sewajarnya dapat diambil. Sebagai menteri, saya amat mengalu-alukan dan akan memberi kerjasama pada pihak SPRM. Dan saya harap supaya ini menjadi pengajaran supaya projek-projek kerajaan yang telah diluluskan benar-benar sampai ke sasarannya. TLDM sebelum ini mengesahkan beberapa anggotanya dipanggil SPRM susulan siasatan kes kartel perolehan membabitkan kerja pembinaan di sebuah kem di Johor. Penguatkuasaan di pintu masuk negara terus diperkukuh bagi menangani penyelundupan serta ketirisan barangan bersubsidi. Ketika menyatakan komitmen itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata penempatan pegawai akan dilakukan serta-merta secara berkala di 7 lokasi pintu masuk negara. Sehubungan itu, beberapa perkara penting akan dibincang bersama agensi berkaitan. Kita akan bincang dulu dengan KDN termasuk Jabatan Immigration sebab Immigration is the leading agency, so kita nak masuk kena ketuk pintu dulu, tanya dari segi penempatan di mana pegawai kita akan bertugas, dan yang keduanya kita akan melihat sebab KPDN ini kita tanggungjawab cukup besar, tapi kita masih menghadapi sebenarnya kekangan dari sumber tenaga kerja kita. Penguatkuasa kita hanya ada berjumlah 2,200 orang sahaja untuk tugas yang cukup besar. Jabatan Immigration terus komited menggerakkan operasi penguatkuasaan di seluruh negara bagi membantras kebanjiran parti. Dalam tempoh 18 hari pertama tahun ini, 4,026 parti ditahan menerusi 870 operasi penguatkuasaan. Dalam tempoh sama, sejumlah 9,169 warga asing diperiksa dan 1,497 parti diusir pulang ke negara masing-masing serta menahan 42 majikan kerana menggajikan parti. Saya ingin mengingatkan kepada semua pihak supaya jangan sekali-kali melindungi parti. Nombor 1, jangan sekali-kali melindungi parti. Yang kedua, jangan sekali-kali menggajikan parti. Terbaru mini Dakar di Pangsapuri Baiduri Taman Tasik Kesuma Beranang Semenyih digempur tengah malam tadi. Lokasi berkenaan antara 220 kawasan panas parti yang berada dalam radar imigresen. Peningkatan bilangan wanita menjalani ujian virus papiloma manusia HPV di seluruh negara menunjukkan kesedaran tinggi terhadap usaha mengesan serta mencegah kanser serviks. Seramai 112,524 wanita telah menjalani ujian berkenaan pada tahun 2019 hingga tahun lepas.
pergilah melawat, pergi ke klinik supaya boleh menjalani saringan ini. Ada dua, satu cancer cervix HPV DNA itu dan juga kedua adalah mammogram. Selain itu kita sudah sentiasa membuat program untuk pap smear. Jadi ini semuanya ongoing proses dan tertumpu fokus kita kepada wanita. Kenapa wanita? Kita sayang wanita. Kementerian Perpaduan Negara mencadangkan sambutan Hari Kaligrafi Perpaduan Nasional diadakan setiap 14 Ogos sempena Hari Kaligrafi Sedunia. Cadangan dikemukakan Menteri Datuk Aaron Argo Dagang yang mahu sambutan diadakan di seluruh negara bagi membolehkan rakyat menghayati seni kaligrafi tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Selain itu, kementerian juga akan mempertimbangkan mengadakan Festival Kaligrafi Unity yang melibatkan tulisan Jawi, Cina dan Tamil bagi memupuk kepelbagaian dalam masyarakat. Tukang cuci ada, boleh bersihkan. Itu naratif yang sinonim jika bercakap mengenai penjagaan tandas awam. Sedikit sebanyak, ia boleh merencatkan hasrat untuk menjadikan tandas awam bertaraf BMW, iaitu bersih, menawan dan wangi. Ikuti laporan wartawan Nur Ain Abu Bakar. Kita mau cuba bagi public terbaiklah, macam brush lah, toilet tissue. Dia ambil lari lah, tisu, sabun. Tapi hari 10 keping pun tak ada. Pun hilang. Kadang-kadang kencing pun sama kencing baik-baik. Dia angkat dia punya kencing macam pengwangi. Dia spray saja. Wah, penat tu. Demikian luahan pengusaha permis tandas. Tidak cukup dengan itu, ada juga pengguna yang melakukan vandalisme terhadap kemudahan disediakan. Di mana silapnya? Sehinggakan sanggup bertindak sedemikian rupa. Dia ni sikap yang kita perlu tengokkan. Masalah yang paling utama masalah vandalism kita ni. Kalau sikap manusia ni ataupun penduduk kita kena berubah. Pada menghargai kebersihan, menghargai harta awam supaya isu vandalism ni dapat kita selesaikan. Isu kejelekan tandas awam bukan masalah baru. Sudah lama ia berantaian dalam sistem kehidupan masyarakat Malaysia. Ada yang tidak ambil peduli dan memandang remeh pembudayaan kebersihan tandas awam. Apa yang majlis kita buat sekarang, kita tackle di sekolah. Kata pepatah melentur bulu biar rebungnya. Jadi kita pergi ke sekolah, kita galakkan pendidikan ataupun kesedaran melalui sekolah. Tidak dinafikan juga ada tandas awam yang dijaga dengan baik. Di Ipoh, 89% daripada 2,911 tandas awam di bandaraya itu menerima penarafan 4 bintang dan ke atas. Setakat ni Alhamdulillah lah. Saya rasa boleh kata setakat ni masih berpuas hati lagi. Sebab kita lebih daripada 90% tanda kita ada dapat 3 bintang lah. Cuma harapan kita kalau boleh 100%, 4 bintang ke atas dicapai pada tahun ini. Ini sasaran kita. Pencapaian itu bertepatan dengan Tahun Melawat Perak 2024. Seakan berada di rumah sendiri, bersih dan wangi, memenuhi kriteria BMW yang ditetapkan oleh KPKT. Namun keadaan persekitaran yang bersih di salah sebuah restoran di Ipoh ini tidak mampu bertahan lama sekiranya sikap mementingkan diri masih ada dalam diri masyarakat kita. Okeylah. Saya tak pernah komplain kalau tak ada telefon. Kalau dulu saya duduk tempat lain lah, memang teruk sikit lah. Kalau dekat sini, memang saya puati lah. Walaupun dulu 20 sen, sekarang 50 sen kan. Tapi penjagaan dia sempurna lah. Kalau perfect sangat saya tengok, kurang-kurang pun 5 bintang macam tu. Ini saya bagi 4. Pasal sentiasa saya masuk bersih. Hakikatnya, isu tandas kotor masih jadi cabaran buat Malaysia. Justru, mampukah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT mencapai hasrat tandas awam bertaraf BMW menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026? Nantikan siri kedua esok. Nur Ain Abu Bakar, RTM.
Isu LRA Telibung 2 Fasa 2 perlu diselesaikan segera atasi masalah air. Antara laporan semasa dari negeri di bawah bayu. Langsung bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, sahih. Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Kerja Raya diarah untuk berbincang bagi menyelesaikan beberapa isu di Loji Rawatan Air Telibung 2 Fasa 2 di Tuaran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia bagi membolehkan loji tersebut menyalurkan bekalan air mencukupi di beberapa kawasan di Kota Kinabalu yang mengalami gangguan bekalan air kritikal. Untuk duduk berbincang bagaimana kita cari penyelesaian untuk kita selesaikan terutamanya aliran untuk aliran pipe air. Jadi disebabkan projek ini akan memerlukan peruntukan tambahan dan daripada 2 minggu itu nanti bila ada penyelesaiannya dengan siap dengan anggaran kos dan sebagainya untuk kita angkat balik kepada kerajaan persekutuan sebab projek ini adalah melalui pinjaman. Jadi kita kena berbincang bagaimana kita nak mencari dana tambahan. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam ditemui media selepas melakukan lawatan ke Loji Rawatan Air Telibung 2 Fasa 2 di Tuaran. Loji ini telah siap sepenuhnya dan beroperasi sejak bulan lalu. Bagaimanapun belum dapat menyalurkan bekalan yang mencukupi berikutan masalah perpaipan. Kinabalu UNESCO Global Geopark mampu memberi manfaat dan limpahan ekonomi kepada semua lapisan masyarakat terutama penduduk di 3 daerah yang terlibat iaitu Kota Blud, Kota Marudu dan Ranau. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor berkata kewujudan geopark itu akan memberi banyak peluang kepada komuniti terutama dalam meningkatkan pendapatan melalui aktiviti pelancongan dan pengekalan budaya di kawasan terbabit. Datuk Haji J menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Pemahsyuran Kinabalu UNESCO Global Geopark dan pelancaran sambutan Jubli Intan Taman-Taman Sabah di dataran Kota Belud. Jelasnya, peningkatan infrastruktur di kawasan geopark akan membawa kepada pembangunan jaringan jalan raya dan kemudahan awam yang memudahkan pengangkutan hasil pertanian selain peluang perniagaan seperti homestay. Datuk Haji J berkata, pengiktirafan sebagai geopark itu juga adalah satu pencapaian yang baik bagi kerajaan negeri di bawah inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya. Beliau berkata, pelan pembangunan geopark negara 2021 hingga 2030 juga telah diterima daripada Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitaran Negeri Sabah dan akan dibincangkan di Jemaah Kabinet Negeri untuk mendapat persetujuan. Kinabalu Geopark yang mempunyai keluasan 4,750 km persegi telah diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan atau UNESCO di Paris pada Mei tahun lalu. Sabah akan mempermudah urusan permohonan dan kelulusan sijil halal yang dikeluarkan Majlis Ugama Islam MUIS Sabah bagi membolehkan kebanyakan premis makanan mempunyai logo halal. Ekskohal Ehwal Agama Islam Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri juga memandang serius dakwaan pihak tertentu bahawa kelulusan sijil halal di Sabah amat sukar. Datuk Dr. Muhammad Arifin memberi jaminan bahawa dakwaan itu tidak benar. Sebaliknya, urusan permohonan sijil halal mudah dan hanya perlu mengikuti prosedur yang ditetapkan. Saya menyatakan dan memberi jaminan bahawa untuk mendapatkan halal di negeri Sabah ini tidak susah. Ini saya tegaskan sebelum ini dan kita mempunyai premis-premis halal yang juga ada yang mendapat sijil logo halal JAKIM, logo halal yang telah kerjasama dengan JAKIM, dengan JAHIM, dengan MUIS. Dan ini sentiasa kita pantau. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Apresiasi Prisma peringkat DUN Membakut. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Muhammad Arifin menegaskan bahawa hanya logo halal sahaja yang boleh digunakan sebagai logo premis makanan. Sehubungan itu, beliau menggalakkan pengusaha premis makanan beragama Islam mendapatkan sijil halal bagi memberi keyakinan dan mengelak keraguan dalam kalangan umat Islam.
Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Dr. Muhammad Arifin optimis pengenalan pemantapan pendidikan membakut Prisma mampu meningkatkan lagi prestasi cemerlang sekolah rendah dan menengah di daerah itu. Penyerahan kuasa kawal selia bekalan elektrik Sabah daripada Kerajaan Persekutuan dilihat mampu memberi ruang untuk meningkatkan bahagian pasaran penjanaan Sabah Electricity Sendirian Berhad CSP. Ketika ini bahagian penjanaan syarikat itu adalah pada tahap 20% berbanding 80% yang dijana oleh penjana tenaga bebas IPP di negeri ini. Pengerusi SESB Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata ini menyebabkan kebergantungan tinggi bekalan tenaga elektrik Sabah kepada IPP tersebut. Tambahnya, kuasa kawal selia itu juga mampu membuka ruang bagi membolehkan gas asli secara utamanya digunakan bagi menjana tenaga elektrik di negeri ini. Beliau ditemui media selepas majlis simbolik penyerahan kuasa kawal selia bekalan elektrik Sabah daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mewakili Kerajaan Persekutuan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor mewakili Kerajaan Negeri. Dalam pada itu, Datuk Madius mengalu-alukan penyerahan 7 buah projek pembangunan infrastruktur bekalan elektrik yang telah disiapkan pasukan projek khas bekalan elektrik Sabah. Itu memang penting, seperti mana yang sudah pun kita nyatakan ada lagi beberapa tempat di Sabah ini yang belum lagi disambung ke sistem grid kerana kita memerlukan PMU, pencawang masuk utama. Ya. Contohnya Ranau belum selesai. Lepas itu kita ada lagi di Telupit dan sebagainya. Ya. Dan ada lagi tempat lain. 7 projek berkenaan melibatkan PPU Donggongon, Sipitang, Kundasang, Pirasan, Lingkudau, PMU Penampang dan GTM Melawar. Konvoi jejak masyarakat riuh bertamu RTM Sabah dan Tabung Haji Sabah mampu menjadi landasan mengukuhkan silaturahim dengan masyarakat setempat. Pengarah Tabung Haji Wilayah Sabah dan Sarawak Datuk Nurlaila Said berkata, melalui program tersebut Tabung Haji dan RTM mengadakan ziarah dan berkunjung ke tempat-tempat terpilih bagi program tanggungjawab sosial korporat CSR dan menyantuni masyarakat. Datuk Nurlaila menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menyantuni dan menyampaikan sumbangan berjumlah RM2,500 kepada Rumah Anak Yatim As-Sakinah di Kinarut. Hadir sama pengarah penyiaran Sabah, Salma Hashim. Sementara itu, pengurus Rumah Anak Yatim As-Sakinah, Ustaz Ahmadi Andan melahirkan rasa terima kasih atas kunjungan dan sumbangan berkenaan. Jelasnya, ini sedikit sebanyak dapat menyuntik semangat dan motivasi kepada 34 penghuni rumah anak yatim ini untuk mereka berjaya dan berdikari. Konvoi jejak masyarakat itu yang bermula di lobi RTM Kota Kinabalu akan berakhir di Keningau FM. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahih dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Sahih. Baik, Anne, terima kasih. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa lokaliti di Pahang, Johor dan Sarawak hingga esok. Dan untuk laporan cuaca seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya, Nur Sazlinda Muhammad Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan memberi penumpuan kepada amaran yang masih lagi berkuat kuasa, iaitu amaran hujan lebat berterusan telah pun dikemas kini sebentar tadi melibatkan kawasan yang sama di sekitar negeri Pahang dan juga negeri Johor. Amaran ini telah dilanjutkan sehingga 21 Januari 2024. Manakala bagi negeri Sarawak pula, amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada masih lagi dikekalkan di bahagian selatan dan juga perairan negeri Sarawak, dan amaran ini juga kekal sehingga 21 Januari 2024. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca pada petang ini. Dapat dilihat di sini, hujan berserta ribut petir masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan yang telah dikeluarkan
amaran di negeri Pahang dan juga negeri Johor. Keadaan hujan juga turut dicerap melibatkan kawasan di sekitar negeri Melaka, negeri Sembilan, di satu-dua tempat di negeri Selangor termasuklah di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan keadaan hujan di satu-dua tempat turut dilihat di sekitar daerah Kemaman di negeri Terengganu pada ketika ini. Keadaan hujan di sekitar pantai barat ini kita jangkakan boleh beransur reda menjelang lewat petang nanti, namun keadaan hujan di kawasan Amara ini boleh kekal sehingga ke tengah malam nanti. Kita dapat lihat di sini di bahagian utara Semenanjung Malaysia keadaan cuaca cerah dan panas, dan dijangkakan keadaan cuaca panas ini boleh kekal sehingga ke malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan hujan di bahagian barat dan juga selatan negeri Sarawak ini masih lagi kekal, dan juga turut dicerap pada ketika ini hujan berserta ribut petir melibatkan kawasan di sekitar Limbang dan juga pedalaman negeri Sarawak. Bagi negeri Sabah pula, hujan dilihat melibatkan kawasan di sekitar pantai barat, pedalaman, Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah. Dan keadaan hujan di negeri Sabah ini kita jangkakan boleh berlarutan dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam, dan di bahagian utara negeri Sarawak ini kita jangkakan boleh sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri. Antara fokus Bumi Kenyalang, 64,900 pemilih berdaftar di Indonesia yang bermastautin di Sarawak bakal melaksanakan tanggungjawab dalam pilihan raya umum pemilu 2024. Untuk perkembangannya, langsung bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan, Vi. Di Sarawak yang berdaftar bagi pemilihan umum pemilu 2024 dijangka menunaikan tanggungjawab mereka di 153 lokasi seluruh negeri 11 Februari depan. Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wijaksono berkata pihaknya sudah meminta bantuan pihak berkaitan seperti Datuk-Datuk Bandar, Jabatan Immigration dan pihak polis untuk membantu kawalan keamanan di semua lokasi pelaksanaan pemilu 2024. Mudah-mudahan kita mengharap partisipasi warga untuk ikut serta mengundi ini cukup besar ya, supaya memeriahkan juga itu bagian dari hak untuk menentukan nasib bangsa negara Indonesia ke depan. Pemilu 2024 akan diadakan di Indonesia 14 Februari depan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Hari Bakti Imigrasi ke-74 di Pejabat Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching.
Sementara itu, Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wijaksono berharap penerbangan terus bagi laluan Pontianak Kuching dibuka semula selepas selesai pemilihan umum pemilu 2024. Ini bagi memudahkan akses rakyat kedua-dua wilayah untuk ke lokasi masing-masing tanpa mengambil masa yang panjang menggunakan laluan darat. Laluan udara Pontianak Kuching sebelum ini ditutup susulan penularan COVID-19 dan tidak disambung hingga hari ini. Kita sangat berharap ya, karena semua sekarang governor, termasuk governor di Kalimantan Barat, di West Kalimantan juga acting governor ya. Jadi nanti kalau selepas sudah ada kepala daerah yang sudah pasti, kita berharap Pontianak Airport ini to be consider ya, bisa untuk di open lagi sehingga bisa ada laluan udara dari Kuching ke Pontianak maupun sebaliknya. Beliau ditemui pemberita semasa Hari Bakti Imigrasi ke-74 di Pejabat Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Diminta mengulas pertambahan laluan Kuching Jakarta oleh Air Asia kepada 7 hari seminggu bermula 8 Februari depan berbanding 3 hari pada ketika ini. Katanya ia berita baik dan dapat memperkukuh serta memudahkan kunjungan kedua-dua wilayah. RTM Sarawak akan memastikan stesen ini terus menjadi yang terbaik dan sentiasa memberi perkhidmatan yang diinginkan masyarakat. Pengarah Penyiaran Sarawak, Wan Azahan Wan Hamad berkata, ia bagi memastikan RTM terus kekal relevan dan diminati, seterusnya menjadi yang paling dipercayai. Beliau berkata demikian semasa program Gotong Royong Perdana RTM Kuching. Mengikut perancangan kita, akan ada program-program yang berskala besar ataupun sederhana yang akan dihostkan oleh stesen-stesen kawasan. Ini untuk memberikan satu gambaran bahawa kita ini satu, RTM Sarawak ini satu dan RTM keseluruhannya itu satu. Kita mempunyai 34 stesen dengan satu suara. Mengulas mengenai gotong royong, Wan Azahan berkata persekitaran positif dan bersih dapat membangkitkan aura yang positif selain mengeratkan silaturahim antara kaki tangan RTM Kuching. Program gotong royong semalam dimulakan dengan acara senam robik, amanat pengarah Penyiaran Sarawak dan taklimat gotong royong. Turut diadakan pesta makan buah-buahan tempatan anjuran Kelab Kebajikan dan rekreasi RTM Kuching sebelah petangnya. Majlis Daerah Limbang MDL membuka peluang kepada para peniaga dari luar daerah untuk berniaga sempena Bazar Ramadan tahun ini. Wali Kota MDL Kaunselor Sufian Muhammad berkata ia bertujuan untuk mempelbagaikan barang jualan dan memeriahkan Bazar Ramadan dengan kehadiran lebih ramai pengunjung. Pada kali ini, selain daripada kita membuka khas untuk orang Limbang, of course lah orang Islam sepanjang bulan Ramadan, tapi juga kita akan memberi ruang dan peluang sedikit kepada bukan orang Limbang, okay, untuk mempelbagaikan aktiviti jualan, terutama sekali dalam kategori pelbagai. Okay, untuk makluman lah. Jadi mungkin ini akan lebih banyak menarik minat orang ramai untuk datang sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Beliau menyatakan demikian dalam sidang medianya di MDL. Sebanyak 173 lot tapak niaga di 2 lokasi disediakan MDL sempena Bazar Ramadan tahun ini, iaitu di lot 777 dan depan bangunan Bank Rakyat. Dalam perkembangan lain, Kaunselor Sufian mendedahkan pihaknya telah menerima 2 aduan dari orang awam tahun lalu melibatkan peniaga di Bazar Ramadan. Ia melibatkan kes kebersihan di tapak niaga dan kualiti makanan kurang memuaskan. Bagaimanapun, beliau menyatakan aduan yang dilaporkan melalui Facebook itu telah diambil tindakan oleh pihaknya tanpa mengeluarkan notis, sebaliknya teguran kepada para peniaga terbabit. Manakala aduan daripada Kementerian Kesihatan juga tidak diterima. Mayat lelaki dijumpai terapung di dalam longkang di kawasan semak di Jalan Kongping di Kuching pagi tadi. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, sebelum penemuan mayat berkenaan pada pukul 9.30 pagi, pihaknya telah menerima laporan mengenai kehilangan seorang lelaki, Lim Kin Few, berusia 53 tahun beralamat di kawasan yang berdekatan.
Tambahnya, JBPM segera ke lokasi berkenaan selepas menerima panggilan daripada Balai Polis Kota Sentosa sekitar pukul 8.40 pagi tadi. Mangsa telah disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih. ribu pengguna bakal berdepan gangguan air susulan kerja-kerja lencongan bagi pemasangan 2 saluran paip di Sungai Perai. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeop kata kerja-kerja pemasangan 2 saluran paip kini 50% siap dan dijadualkan beroperasi sepenuhnya 2 Februari depan. Kerja pemasangan paip sebesar 600 mm itu bermula dari minggu lepas bagi menggantikan bahagian saluran paip bawah air 1,350 mm yang bocor. 1,300 ini kalau campur 1,200. Tujuan paip ini dipasang adalah sebab kebocoran yang masih berlaku di bahagian yang kita boleh saksikan. Apabila siapnya air dari loji rawatan Sungai 2 sampai sini akan dilencongkan kepada paip yang baharu ini, manakala paip yang sedia ada tidak akan digunakan lagi. Beliau bagaimanapun memaklumkan bekalan air akan terjejas kira-kira 16 hingga 24 jam sahaja. Pihak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang akan memberi pemakluman lebih awal agar pengguna terlibat dapat melakukan persediaan menyimpan bekalan air. Susulan aduan penduduk orang asli mengenai sumber air tercemar di Kampung Kelatak Pos Perwo di Sungai Siput, Kerajaan Negeri telah mengambil tindakan segera dengan arahan pemberhentian sementara operasi kuari di kampung berkenaan. Pihak operator juga telah membina tangki air tambahan kepada penduduk kampung yang terjejas. Oleh yang demikian, tindakan pantas telah kita buat dengan membuat siasatan terhadap laporan tersebut dan kita telah mengambil langkah segera. Jadi MB Inc, MB Menteri Besar Incorporated telah mengeluarkan arahan kepada operator supaya memberhentikan sementara untuk membolehkan kerja-kerja remedi dilakukan di atas tempat tersebut. Sebelum ini, lebih 100 penduduk orang asli kampung berkenaan membuat aduan kerana terdedah ancaman penyakit apabila sumber air bukit kegunaan harian didakwa tercemar akibat projek kuari berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Sarani memaklumkan Perak mengharapkan mana-mana pihak yang ingin melaksanakan pembangunan di kawasan bersejarah atau warisan di negeri itu merujuk garis panduan ditetapkan dalam rancangan kawasan khas RKK. Keperluan itu bagi memastikan pembangunan yang dilaksana menepati piawaian selain tidak mendatangkan kesan negatif terhadap kawasan berkenaan. Pematuhan kepada RKK itu juga secara tidak langsung membantu kerajaan negeri ke arah menjadikan Perak destinasi pelancongan bertemakan alam semula jadi dan warisan bertaraf dunia. Dalam perkembangan lain, kerajaan negeri menyokong penuh usaha dilakukan Majlis Perbandaran Taiping dalam melaksanakan sambutan ulang tahun ke-150 Bandar Taiping. Banyak bahan sejarah yang secara bertulis dan juga ada artifaknya yang kita lihat tadi menunjukkan bahawa memang Taiping adalah merupakan bandar warisan yang menyimpan bahan-bahan sejarah yang sangat bernilai dan kita harap Majlis Perbandaran Taiping dan semua pihak termasuk muzium arkib dapat menyimpan dengan baik untuk generasi yang akan datang. Masih lagi dengan perkembangan di Perak, sempena tahun melawat Perak 2024, kerajaan negeri sedia perkenal produk pelancongan terbaru. Rinciannya langsung bersama Fahmi Muhammad Nur.
Pakej Rail Tourism ditawarkan sebagai mod alternatif bagi menarik pelancong untuk meneroka negeri ini dengan menaiki kereta api. Ia adalah kerjasama Kerajaan Perak melalui Tourism Perak dengan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Menurut Esko Pelancongan Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak Loh Ziyi, inisiatif tersebut berpotensi dan sesuai dilaksanakan berdasarkan faktor sebahagian besar jajaran perkhidmatan tren elektrik ETS KTMB terletak dan merentas hampir semua daerah di Perak. Sebab kalau nak dikatakan kita nak naik bas, hari-hari kita naik. Kalau kita nak naik kereta, hari-hari kita naik. Ataupun biarpun motosikal dan sebagainya. Tetapi dalam menaiki kereta api ini, semasa kita bercuti, dia mempunyai keistimewaan dia yang tersendiri. Di mana satu keluarga atau satu orang kita kata satu geng kawan lah. Kita dapat bersama, kita dapat bersembang, kita dapat riuh rendah, kita dapat tengok pemandangan tanpa tekanan. Secara keseluruhan, sebanyak 36 pakej rail tourism telah dibangunkan oleh 6 agensi pelancongan terpilih, antaranya seperti Asia City Trip, Unforgettable Tour Sendirian Berhad dan Raihan Haramain Tour Sendirian Berhad. Dalam pada itu, KTMB turut menawarkan diskaun tambang ETS sebanyak 15% kepada orang ramai yang membeli pakej berkenaan. Beliau bercakap kepada pemberita pada Majlis Pelancaran Pakej Rail Tourism di Laman Budaya Galeri Perbandaran Taiping. Program Jom ke Bendang merupakan ruang terbaik mengembalikan nostalgia kaedah menuai padi secara tradisional kepada masyarakat masa kini. Dianjurkan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Tanjung Piandang. Program tersebut disertai kaki tangan LPP bersama pesawah kampung. Menurut Ketua Pengarah LPP Dato' Azulita Salim, proses mengerat dan menuai padi itu dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman terbaik buat pengunjung. Kita nak mendalami susah payah orang terdahulu menuai padi, apabila padi masak, padi dituai dan ditimbang secara manual. Dituai pun, dikerat padi itu pun secara manual. Dan kami tadi berpeluh-peluh jugalah merasai nostalgia itu, tapi seterusnya perubahan yang kita bawa apabila kita transformasikan teknologi, maka industri sawah padi ini dapat kita tukarkan bagaimana penggunaan secara manual kepada teknologi. Jelasnya, demonstrasi penggunaan mesin mini harvester turut diadakan bagi mempamerkan tahap kemajuan teknologi tuaian padi dalam negara. Dato' Azulita ditemui pada program Jom ke Bendang yang berlangsung di kawasan Bendang, Kampung Parit Haji Wahab. Turut hadir Pengarah LPP Negeri Perak Zulfadli Johan. Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh komited untuk mengangkat martabat seni silat dengan mempromosikan tradisi warisan itu kepada golongan muda melalui pembukaan gelanggang legasi anak singa dan perlimau tapak yang dianjurkan baru-baru ini. Seramai 130 peserta dalam lingkungan usia 5 hingga 40 tahun mendaftar dalam program itu. Imam Utama Masjid Ustaz Said Muhammad Muzaffar Said Azlan berkata program bertujuan mengimarahkan lagi aktiviti masjid kepada masyarakat atau qariah luar kawasan. Kita sahut cabaran ataupun sambut baik pandangan daripada Yang di-Pertuan Majlis Agama Islam Tan Sri Anwar Zaini yang nakkan masjid-masjid ni ada kumpulan silat. Jadi kita buatlah, kali ni alhamdulillah kita berjaya. Dan ramai kita punya student silat kita ni yang pergi sampai ke peringkat kebangsaan lah, alhamdulillah. Program tersebut mendapat kerjasama Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia Kebangsaan Negeri Pulau Pinang. Lintas langsung dari Perak berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik Fahmi, terima kasih. 209 program jualan rahmah telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perlis sepanjang tahun lalu. Penganjurannya memberi manfaat kepada lebih 210,000 penduduk. Daripada jumlah itu, 149 dilaksana menerusi jualan rahmah bergerak. Manakala selebihnya di premis-premis perniagaan terpilih di kesemua 15 kawasan DUN.
Pengarah KPDN Negeri Nur Azhar Jakpam maklumkan nilai jualan keseluruhan yang direkodkan bagi kesemua siri jualan rahmah seluruh Perlis mencecah RM5,119 juta. Inisiatif jualan rahmah yang dilaksanakan setiap minggu di lokasi terpilih dilihat menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih murah dan berpatutan. Rakyat di Perlis juga lebih tertumpu pada program jualan rahmah bergerak menerusi pendekatan kedai cari rakyat berikutan pelaksanaannya berhampiran lokasi penempatan penduduk. Sehingga semalam, 3 siri program telah dilaksanakan. Lebih 12,000 jemaah mengimarahkan Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On dalam program Semarak Subuh pagi tadi. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata kehadiran ramai menyaksikan kali pertama solat subuh berjemaah terpaksa didirikan 2 kali. Beliau menzahirkan penghargaan kepada penganjur, pempengaruh dan pihak pengurusan masjid yang menjayakan program ini. Solat pertama diimamkan Abdullah Embong, manakala solat kedua diimamkan Bilal Jihadi Jumadi. Turut hadir Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid, Exco Belia Sukan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia, Hairi Mat Shah dan Datuk Bandar MBJB Datuk Muhammad Nur Azam Osman. Program Semarak Subuh merupakan inisiatif Menteri Besar menyasarkan pelaksanaan di 56 kawasan DUN menerusi peruntukan berjumlah RM560,000. Susulan penemuan rangka tidak sempurna di sebuah rumah terbiar. Sampel patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultan Ismail HSI Johor Bahru dibawa ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah ACP Ismail Dolah. Sampel itu akan dianalisa bagi membuat perbandingan DNA dan mengenal pasti identiti si mati. Setakat ini, 3 suspek berusia 24 hingga 39 tahun direman seminggu. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semalam, Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata ujian DNA akan dilakukan bagi mengenal pasti rangka mayat ditemui di sebuah rumah terbiar di Batu Tujuh, Tongkang Pecah Batu Pahat. Dipercayai milik ibu tunggal Mira Sharmila Samsusah, 32 tahun atau Bella yang dilaporkan hilang 14 Disember lepas. Pemantauan berterusan dilaksana Majlis Perbandaran Jasin MPJ di semua premis makanan di bawah seliaan PBT. Penguatkuasaan itu bagi memastikan makanan yang dihidangkan bersih dan selamat. Yang di-Pertua MPJ, Rosman Nizam Muhammad Nalif berkata pemantauan bukan sahaja di gerai-gerai milik PBT, malah di premis makanan komersial termasuk restoran. Jadi kebanyakan kawasan kita buat inspection, perkara ini tak berlakulah dalam kawasan Jasin. Tetapi kita tidak mengambil ringan. Perkara ni sebabnya kalau dibiarkan akan berlaku. Cuma kawasan selain daripada gerai majlis, kita juga membuat pemeriksaan di kawasan-kawasan restoran, kawasan komersial. Kawasan-kawasan restoran di Jasin Bistari, di kawasan Melimau dan sebagainya, ini adalah kawasan tumpuan kita lah. Untuk memastikan restoran juga pemilik-pemilik premis makanan ni sentiasa patuh kepada aspek kebersihan. 500 notis pelbagai kesalahan telah dikeluarkan tahun lepas terhadap pemilik premis makanan yang gagal patuhi Undang-Undang Kecil PBT. Perairan negara sentiasa dipantau bagi menyekat kemasukan parti. Kerjasama Awam juga membantu pihak berkuasa membantras kegiatan tidak bertanggungjawab itu. Dan semalam, sistem pengawasan laut berjaya mengesan 1 kontak curiga dari laluan skim pemisah trafik menuju ke Kuala Sungai Sepang, Selangor. Sejurus menerima maklumat berkenaan, bot nelayan tempatan itu berjaya ditahan menerusi Op Murni Op Tiris Fasa 3.0. Pengarah Maritim Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz mengesahkan penahanan bot berkenaan bersama 3 individu masing-masing tekong, awak-awak tempatan dan seorang warga Indonesia berusia 49 tahun dipercayai parti kerana tidak mempunyai pengenalan diri serta dokumen perjalanan sah. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959-1963 dan Akta Anti Permandangan Migran 2022.
20,270 calon peperiksaan SPM 2023 di Pahang bakal menerima kit peperiksaan bermula minggu depan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, inisiatif itu akan digerakkan Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP. Lebih RM200,000 diperuntukkan bagi menyantuni calon terlibat dengan agihan set alat tulis dijangka bermula 24 Januari ini. Negeri sebagai tanda ingatan kasih sayang, ingatan tulus ikhlas menyumbang satu pencil box kepada anak-anak kita yang mengikuti peperiksaan SPM setiap pelajar di negeri Pahang. Kita memang berusaha untuk Pahang merupakan negeri pertama yang meraihkan hampir semua calon SPM melalui program bekalan alat tulis pelajar SPM, anjuran MTSP dan Pergerakan Pemuda UMNO Pahang. Bagi kelancaran pengagihan itu juga, Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO bahagian masing-masing ditugas mengagihkan alat tulis di kawasan masing-masing. Seorang anggota penguatkuasa JPJ Kelantan cedera selepas dirempuh sebuah kenderaan yang melarikan diri ketika melalui sekatan Jalan Raya Op pengarah JPJ Kelantan. Kita dikejutkan dengan satu insiden di mana anggota kita telah dirempuh oleh sebuah kereta jenis kancil, motorkar kancil warna perak. Mana kita dah kenal pasti dan report polis selepas ni kita akan susul dengan report polis dan insyaAllah dengan bantuan pihak polis kita akan buat tangkapan dan kenderaan itu kita akan sita. Anggota berkenaan Muhammad Azrin Abdul Wahab, 43 tahun, stabil setelah mendapat rawatan. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Satu nisbah 144 penduduk wanita di Malaysia berisiko mendapat kanser cervix. Menurut statistik laporan Daftar Kanser Kebangsaan Malaysia 2012-2016 juga, hampir 4,000 kes baharu kanser cervix dikesan sepanjang tempoh itu. Justru program Kembara Kasih Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat gempur saringan HPV DNA 2024 peringkat wilayah Persekutuan Labuan diadakan. Keperluan bagi meningkatkan kesedaran dan memastikan golongan wanita tidak tercicir dalam mendapatkan saringan awal kanser cervix. Program juga sempena Bulan Kesedaran Kanser Cervix peringkat kebangsaan 2024 yang disambut Januari setiap tahun di seluruh dunia. Wanita kita seluruh negara berpotensi, jadi maka sebab itu we should invest in wanita melalui kesihatan. So this is one of the programs that we are doing supaya kita dapat menjaga kesihatan wanita melalui program seperti saringan kanser cervix and also mammogram. Kita nak mengurangkan penyakit seperti ini di kalangan wanita. This kanser cervix adalah kanser yang boleh diselamatkan kalau diketahui awal. Ya, jadi maka sebab itu we really encourage wanita untuk tampil ke hadapan dengan ada program seperti ini. Turut diadakan slot sembang santai bersama-sama bekas pesakit dan pakar kesihatan keluarga, pameran agensi-agensi kerajaan, saringan kesejahteraan, perkhidmatan kaunseling dan pendidikan keibubapaan. Dua warga Filipina ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Labuan sekitar perairan Pulau Tiga. Hasil siasatan mendapati kedua-duanya melakukan kegiatan bom ikan dan tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Pengarah Zon Maritim Labuan, Kapten Izwan Hadi Idrus berkata penahanan itu hasil operasi rondaan pada Rabu.
Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 69 dan Seksyen 26-1-C Akta Perikanan 1985. Kegiatan pengeboman ikan perlu dihentikan dan tindakan tegas bakal diambil terhadap mana-mana pelaku. Isu-isu sukan tempatan di pelbagai arena, pelbagai gelanggang. Pencapaian dan kontroversi akan dikupas dan dibincangkan dalam Planet Sukan setiap Ahad 10 malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Klik. Island berpotensi sebagai lokasi pendidikan tinggi yang menawarkan pelbagai bidang pengajian dengan kos berpatutan. Ini menjadi peluang terbaik khusus buat pelajar tempatan meneroka bidang pendidikan di sana sekaligus memperkukuh hubungan antara Malaysia dan Island. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata setakat ini hanya 2% pelajar Malaysia yang menyambung pengajian di negara itu. We had a nice time. We reminisce a lot about Ireland. It was one of the nicest times in our lives. We were young. We wanted something new. We got something new. But we were accepted. There was no Islamophobia. There was nobody judging you. We are accepted for ourselves. That's important. So we can actually realize our full potential. And then, I'm very proud that one Malaysian girl has her name out in the halls of Royal College of Surgeons. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berucap pada majlis pelancaran pameran pendidikan Island Unleashing Opportunities di Ibu Negara. Beliau yang juga alumni Royal College of Surgeons Island turut berkongsi pengalaman pengajiannya di sana yang berjaya membentuk perjalanan pendidikan yang lebih profesional. Inisiatif Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara KWASN daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS tahun ini diperluaskan kepada atlet persendirian yang berhasrat untuk menyertai kejohanan sukan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Menurut Ketua Setiausaha KBS, Datuk K. Nagulendran, langkah itu diperkenalkan bagi membantu atlet persendirian yang berdepan masalah dana untuk bertanding di pentas antarabangsa. Tentang atlet independen, bila mereka pergi ke luar negeri, kita akan ada, mereka boleh memohon dan kita akan merujuk kepada MSN. MSN ada kadar-kadar mereka untuk memberi apa bantuan yang kita boleh beri. Dia bergantung pada kadar semasa Majlis Sukan Negara. Beliau turut menggalakkan badan-badan sukan mendaftar di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia PJS yang ingin mengadakan kejohanan sukan peringkat kebangsaan untuk memohon geran daripada KWASN. Sementara itu, peruntukan bagi geran padanan sukan GPS ditingkatkan kepada RM50 juta tahun ini berbanding RM40 juta tahun lepas. Jelas Dr. K. Nagulendran, pemberian maksimum 50% atau tidak melebihi RM1 juta daripada peruntukan sebenar sesebuah program itu diberikan untuk menganjurkan program pembangunan sukan berimpak tinggi di peringkat negeri dan kebangsaan. KBS turut menyediakan dana sukan komuniti berjumlah RM20 juta serta dana bantuan bagi pembangunan belia sebanyak RM20 juta yang diperuntukkan kepada program rakan muda di bawah Belanjawan 2024. Kejohanan bola sepak Piala Asia Qatar 2023. Kesebelasan terbaik Harimau Melaya kini bersedia untuk memburu takhta berprestij di Asia. Sabtu 20 Januari, Bahrain bertemu Malaysia 10 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Klik bersama RTM, official media partner. Sementara itu, pemain pertahanan Muhammad Syahrul Muhammad Saad akui aksi menentang Bahrain adalah perlawanan hidup dan mati pasukannya.
Keamanan Muhammad Syahrul Muhammad Saad akui aksi menentang Bahrain adalah perlawanan hidup dan mati pasukannya. But for me, we need to be together tomorrow. We need to defend together and attack together. And we cannot let them play too much. We need to press them. Like I said, there's a do or die mission. We don't have a choice. We need to give whatever we have. Harimau Melaya akan menentang Bahrain dalam aksi malam ini dengan skuad Pangon memerlukan kemenangan untuk membuka peluang ke pusingan 16 terakhir. Bagi pensyarah kanan Fakulti Sukan dan Sains Eksersis Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharuddin berpendapat para pemain harus berada dalam kondisi terbaik dan kekal fokus bertemu Bahrain malam ini. Pasukan perlu diterapkan dengan fikiran bahawa misi kali ini, malam ini adalah misi do or don't, Irfan. Maksudnya jangan bazirkan kesempatan ini. Jangan bazirkan kesempatan nak berada dalam Piala Dunia ni bukan mudah. Jadi untuk layak ke Piala AFC bukan mudah. Selain kekuatan mental yang perlu segera pulih macam saya maklumkan tadi, single minded do or die tadi, tu mind setting tu perlu ada. Okey, dan saya percaya kekuatan pasukan Harimau Malaya adalah selain itu adalah terletak pada taktikal yang bakal susun sendiri oleh pengendali Harimau Malaya lah, Coach Kim Pangon. Sabah dan Sarawak memang diberikan perhatian kerana kita ketinggalan dalam melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Maka tahun depan peruntukan persekutuan untuk pembangunan Sarawak meningkat kepada 5.8 bilion ringgit. Manakala untuk Sabah meningkat kepada 6.6 bilion ringgit. Kerajaan juga telah menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan di bawah 50 juta ringgit kepada agensi teknikal. Kita telah meningkatkan pemberian khas interim untuk Sarawak dan Sabah 300 juta ringgit ketimbang 16 juta ringgit bagi Sarawak yang diputuskan yang tidak dikaji semula sejak 1969. Laporan itu mengakhiri berita wilayah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.